Macam saya sebut tadi, manfaat kita kepada masyarakat untuk kita sampaikan maklumat-maklumat tentang kewujudan Al-Quran yang mungkin salah bila tak dapat perakuan ni, dan kewujudan sebenarnya banyak sangat huruf Al-Quran yang dah pun diluluskan. So cari yang tu 916 huruf Al-Quran. Daripada baik tu publisher kita lah. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Amir Azizan, pengarah bahagian penguasaan dan kawalan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kementerian Dalam Negeri ataupun PKKDN untuk hebahan kita hari ini. Terima kasih juga Ustaz kita, Ustaz Rumah dan sahabat-sahabat kita yang turut bersama Tuan Amir hari ini. Selamat menyambut Ramadan semuanya. Ya, Ramadan Karim. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita dan juga kempen kita lah untuk kebersamaan dapatkan mushaf yang terbaik insyaAllah dan diperakui. Ya, dan itu menutup teriawan pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih sahabat semua kerana bersamaan kita. Mohon maaf sebarang kekurangan. Jumpa lagi esok. Okay? InsyaAllah. Sampai sana temankan anda untuk aspirasi 10.1. Jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Isu berkaitan pembekalan tenaga buruh asing ke Malaysia dan kadar keluasan asal Tanah Rizab Melayu di Semenanjung dijangka menjadi tumpuan di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat yang disiarkan di laman rasmi Parlimen, Chow Kon Yeow, Pakatan Harapan PH Batu Kawan, bertanyakan Menteri Sumber Manusia mengenai senarai rundingan yang sedang, telah dan juga dalam proses dengan negara berpotensi membekalkan tenaga buruh ke dalam negara. Turut dijangka menjadi tumpuan ialah pertanyaan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib Perikatan Nasional PN Maran kepada Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengenai jumlah keluasan asal Tanah Rizab Melayu mengikut negeri di Semenanjung dan langkah pihak kerajaan menangani isu keluasan yang semakin berkurangan. UDA Holdings Berat UDA mengagihkan RM58,000 sumbangan zakat kepada kanak-kanak asnaf dan anak yatim di sekitar kawasan Lembah Kelang pada tahun ini menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya UDA Cares. Mengulas selanjut, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, program tersebut merupakan acara tahunan UDA untuk membantu golongan yang memerlukan. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA mengambil inisiatif menyediakan 1,000 pek juadah berbuka puasa secara percuma pada setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini. Menurut Naib Chancellernya, Profesor Dr. Fazli Adam, usaha berkenaan sebagai tanda keprihatinan universiti itu terutama terhadap pelajar daripada golongan B40 dan kaki tangan yang memerlukan. Selain juadah berbuka puasa secara percuma, Profesor Dr. Fazli berkata pihak universiti turut mengagihkan sebanyak 50 sumbangan bako rahmah kepada pelajar yang tinggal di luar kampus. Akhir sekali, seramai 110 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ditugaskan dalam operasi Starlight 2 selamat kembali ke tanah air selepas 6 minggu melaksanakan misi bantuan perkhidmatan perubatan kepada mangsa gempa bumi melalui pengoperasian Hospital Medan Malaysia HMM di Celihan, Turki. Kesemua mereka yang menaiki penerbangan komersial Turkish Airlines itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 di Sepang, Selangor dengan disambut oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang serta Duta Turki di Malaysia Emir Salim Yüksel. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Langkah-langkah keselamatan semasa musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media massa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan.
Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Awasi kehadiran binatang liar dan haiwan berbisa seperti ular. Hindari tiang elektrik yang tumbang atau wayar elektrik yang terputus sama ada di dalam atau di luar rumah. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun Timur Laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomba dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Kapsul Masa. Pada 19 Januari dalam tahun 1946, Persatuan Ulama Kedah telah ditubuhkan di Alor-Star Kedah. Penubuhan Persatuan Ulama ini lahir daripada perhimpunan 50,000 orang yang terdiri daripada alim ulama, ahli-ahli saberkas, Kesatuan Melayu Kedah, para penuntut sekolah pondok dan penanam-penanam padi. Haji Hussein Cik Dul telah dilantik sebagai Yang di-Pertua. Persatuan Ulama Kedah ditubuhkan dalam suasana kebangkitan semangat menentang penubuhan Malayan Union dan pergerakan komunis yang dikenali sebagai Bintang 3. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk mengembangkan lagi ajaran Islam, menyatukan ulama-ulama di negeri Kedah khasnya dan tanah Melayu secara amnya. Persatuan ini juga bekerjasama dengan pihak kerajaan bagi membuka sekolah-sekolah rakyat dan menggalakkan perniagaan serta perusahaan dalam kalangan umat Islam. Persatuan ini bukan sahaja memainkan peranan dalam bidang agama, malah dalam soal berkaitan kemerdekaan negara, sosial dan yang paling diutamakan adalah pendidikan untuk penduduk di negeri Kedah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Kemewahan pelbagai jenis makanan sehingga berlaku pembaziran amat sinonim dengan bulan puasa. Ramai yang gagal untuk berjimat cermat dalam berbelanja dan menyediakan makanan seolah-olah rasa lapar di perut juga menyebabkan lapar di mata. Sikap tidak mampu mengekang hawa nafsu dan runtunan selera akan menyebabkan kadar pembaziran semakin meningkat di bulan Ramadan. Orang yang suka membazir ditamsilkan sebagai saudara kepada syaitan, seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Allah mengingatkan agar kita tidak menjerumuskan diri dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada pembaziran. Ini kerana Ramadan merupakan bulan untuk mendidik jiwa supaya bersederhana dan tidak membazir. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni. Baiklah mak. Dah, tolong mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh iyalah, dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1.
IKIM, inspirasi euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selamat pagi kepada anda. Kita buka tirai untuk pertemuan aspirasi 10.1 untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Mac 2023 bersamaan 7 Ramadan 1444 Hijriyah. Semoga hari ini ada lagi lembaran yang baik-baik untuk kita dan teruskan fokus, tekun dalam melaksanakan apa sahaja tugasan. Semoga mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apapun jua kita banyakkan berdoa. Dalam doa kita itu teruskan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW dengan berselawat kepada baginda, dan doakanlah untuk ibu bapa kita, doakan saudara Islam kita semua. Semoga apa yang kita doakan itu akan dapat dipantulkan kembali kepada kita, membawakan ganjaran kebaikan. Baik, kita nak teruskan untuk siaran di awal ini, pagi Rabu ini, dan kejap lagi jam 10.15 pagi ada rancangan Calvin Bertanya. Terima kasih Luke dan juga Pian yang dapat teman-temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Kita teruskan lagi untuk hiburan yang pertama ini. Kita ada Mestika featuring dengan Sinar Murni, lagunya Ramadan. Kekal di IKIM, inspirasi euforia Islami. Dengar suara indah menawan, irama khusyuk getaran iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan.
Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mana nak cari barang kemas 916? Siti Percuma. Ada ke rekaan terkini serta kos upah percuma? Siti Percuma. Apa ni? Siti Percuma, Siti Percuma, Siti Percuma ni. Siti Jewels lah dengan kos upah percuma. Terbaru, Siti Jewels ada kedai terbesar di Meru Ipoh. Siti Jewels ni King Jewellery of Ipoh tau. Jom serbu Siti Jewels Wang Semaju, Seksyen 7 Shah Alam, Ceras Selatan dan Meru Ipoh. Apalagi kau cari, semuanya di sini. Semuanya ada di Siti Jewels. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda. Transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 5651-9656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Alhamdulillah, saya Syafiq kembali bersama anda untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan sekarang kita nak bawakan rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh aja untuk sama-sama berinteraksi. Hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen, okey? Dan menerusi rancangan Kelvin Bertanya, seperti biasa kita ada soal jawab dari saudara Kelvin Q dan juga persoalan-persoalan tersebut yang akan kita sama-sama bincang-bincangkan dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan atau dengan panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD yang juga dah pun ada di talian kita di sini. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat. Syukur, baik. Kalau ada yang tengah tonton sekarang dekat dalam YouTube kita ni, dekat Facebook Live ni, saya dah rasa dia punya rasa cantik. Saya nak cakap ni kalau kita masih awal lagi Ramadan. Tapi sebenarnya kita raikan Ramadan ni kan dengan kemeriahan lampu lit-lap kat sana. Masya Allah. Di mana ni doktor? Di office doktor?
Betul, di studio Al-Bayan. Itulah, dan itulah orang kata kegunaannya kan doktor, bila kita berhybrid ni, kegunaan studio di sana boleh kita berhubung dan berkuliah untuk perkongsian ilmu kita pada kali ini. Baik doktor, terima kasih sekali lagi doktor sebab sudi ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM. Kita nak bawakan soalan-soalan dari saudara Kelvin Q kita. Katanya masih lagi dengan soalan yang nak dibawakan untuk kita jawab, kita dengar, kita kupas sama-sama doktor. Jom kita dengarkan soalan dari saudara Kelvin Q. Silakan Kelvin Q. Selamat pagi semua. Kali ni mesti dah ramai energetik kan dengan pagi-pagi sebab bulan puasa dan semua pun dah bersedia, ada yang datang kerja awal, ada yang ada aktiviti harian masing-masing. So kepada DJ Syafiq dan Dr. HD, harap semuanya baik. Dan juga soalan saya kali ni juga ada kaitan dengan ibadah sunat. Saya nak tahu ibadah sunat tu sebenarnya dia wajib ataupun dia lebih kepada optional, sama ada nak buat atau tidak. Dan adakah ibadah sunat ni hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan, bulan puasa? Saya harap Dr. HD dapat jawab. Setiap kali saya kata dapat jawab tu, Dr. HD mesti ada jawapan dia. Jadi itulah Dr. HD, saya sampaikan kepada Dr. HD. Pasti ada jawapan tu. Dia tanya kan. Masya Allah. Jomlah doktor, kita cuba berikan kefahaman info dan kita pun sama-sama belajar ni, nak refresh lagi apa yang kita boleh buat. Kalau cakap tentang soalan beliau tadi berkaitan dengan ibadah sunnah, adakah ada waktu-waktu tertentu dan kenapa bulan Ramadan ni semua ramai yang nak buat perbanyakkan lagi ibadah sunat, nak top up lah kan, tambahkan lagi ibadah wajib doktor. Bagaimana doktor di awalnya? Silakan dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita gunakan sebaik-baiknya. Kerana Allah berikan kepada kita kesempatan satu bulan yang penuh kerahmatan, satu bulan yang penuh dengan segala nikmat-nikmat yang Allah sediakan, ganjaran, pahala yang Allah berikan kepada mereka yang sentiasa usaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Jadi terima kasih pada saudara Syafiq, masya-Allah. Satu mukaddimah semangat di pagi Ramadan. Kalau tengok tu semangat ni, selalu orang semangat tengok Syafiq ni macam orang kata tak puasa ni. Kan? Tapi semangat dia berpuasa, Masya Allah, hebat. Walaupun berpuasa, sepanjang saya kenal, memang itulah kehebatan saudara Syafiq kita. Alhamdulillah. Amin. Jadi puasalah hari ni Puasa doktor, nawai. Alhamdulillah. Takut umur kafir ataupun baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada IKIM kerana membawa satu platform yang terbaik untuk menyampaikan info-info yang terbaik kepada pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah. Kepada saudara Kelvin, terima kasih kerana cakna dengan soalan-soalan yang berkaitan tentang Islam. Semoga Allah merahmati kita dan Allah memberikan kepada kita hidayah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar Radio IKIM kerana sudi dan sentiasa mendengar. Semoga ia memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau kita tengok, Kelvin ni tanya ada dua perkara yang diajukan. Yang pertama mengenai tentang sunnah, ibadah sunnah yang kita telah kupaskan pada minggu lepas. Maknanya apa yang dimaksudkan dengan sunnah itu kita dah kupaskan, dan siapa-siapa yang masih lagi belum dengar boleh ke Facebook Radio IKIM dan boleh tengok ulangannya. Yang mana Kelvin dia cuba untuk bertanyakan, adakah ibadah sunnah ni dia seperti wajib kena buat ataupun dia satu pilihan? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah ibadah sunnah ni hanya berlaku pada bulan Ramadan? Kerana dia lihat bulan Ramadan ni orang
kebiasaan akan menyebut tentang sunnah-sunnah, makan kurma sunnah, solat tarawih sunnah, kan, bagi orang makan sunnah dan sebagainya. Adakah ia berlaku pada bulan Ramadan? Jadi insya-Allah sama-sama kita kupaskan, sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan, semoga ia memberi manfaat dan kefahaman untuk Kelvin dan sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita yang sepatutnya dan seharusnya kita mengetahui untuk menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita, insya-Allah. Bila kita kupas mengenai tentang ibadah sunnah, sudah pasti kalau kita lihat penakrifan sunnah itu adalah perkara yang apabila kita lakukan dengan mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti Allah berikan kepada kita ganjaran, pahala. Dan bagi orang yang meninggalkan ibadah sunnah, maka tidak ada baginya apa-apa, tidak berdosa, tidak dihukum, tidak dikatakan sebagai tidak melakukan ataupun melaksanakan Islam. Itu ibadah sunnah yang kita faham. Cumanya bila kita sebut tentang ibadah sunnah, apabila kita melakukan, sudah pasti ibadah sunnah ni adalah sebenarnya bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita lihat, ibadah wajib ini dia adalah benda yang penting, pokok yang paling penting untuk kita lakukan. Contoh, kalau dalam bulan Ramadan ni makanan lah, kita ambil contoh makanan, kan. Kalau kita hari ni makanan rutin harian kita, maknanya menu utama kita adalah nasi. Contohlah nasi. Yang tak makan nasi tu tak apa. Yang kebiasaan rakyat Malaysia ni makan nasi lah. Kalau di negara Arab, Syafiq, mereka ni makan roti. Disebut khubz, makan roti. Roti mesti ada. Nasi ni mereka tak nampak sebagai satu makanan rutin ataupun makanan utama. Di sana khubz, ataupun kalau di sebelah Perancis kan, mereka makan juga roti tapi ada juga tambahan spaghetti. Kan, spaghetti. Jadi mereka makan makanan yang rasa itu adalah makan keutamaan mereka. Cumanya bila kita sebut keutamaan dalam ibadah, sudah pasti yang kita sebut tentang rukun Islam. Solat, kan, 5 waktu sehari semalam, puasa dalam bulan Ramadan, zakat fitrah yang wajib kita bayar, zakat-zakat yang lain yang wajib kita bayar, zakat perniagaan, zakat emas dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebutkan sebagai haji yang kita sekiranya kita mampu untuk melakukan, maka selain daripada itu dikira sebagai sunnah. Maksudnya tambahan, pilihan. Macam jugalah makanan tadi, kalau makanan utama kita nasi, mestilah kita nak ada lauk. Kalau makan nasi saja tak ada masalah, kenyang juga makan nasi, bukan kata tak kenyang. Kan? Sendawa juga. Maknanya kita tidak jadi masalah kalau sekiranya kita makan nasi semata-mata, tak ada masalah. Tapi kita naklah, kadang-kadang kita nak ayam, kita nak ikan, kita nak kuah ni, kita campur pula dal, kita campur pula, kan, macam nasi kandar. Berapa banyak dia punya kuah. Dia campur, meleleh Syafiq punya air liur, kan. Kuah campur ni lain macam ni, kan. Kan, dengan kita ambil pula pelbagai sayur dan sebagainya. Maknanya itu semua adalah pilihan tambahan. Kalau sekiranya kita, Kelvin, nak makan nasi saja, Kelvin pun dah kenyang. Cumanya bila kita tambah nasi kandar tadi, kalau kita tambah ni, rasa sedap tak? Pasti kita akan rasa sedap. Pasti kita akan rasa seronok. Makan itu kita rasa kadang-kadang sebungkus tak cukup, nak 2 bungkus. Sebab apa? Bukan tamak, tetapi kelazatan itu. Sebab itulah bila kita hari ini melakukan ibadah sunnah, orang yang merasai tentang sunnah ini, dia melakukan, maka dia akan rasa kelazatan keimanan. Walaupun dia melakukan ibadah wajib itu dah rasa lazat dah. Tapi bila dia tambah, sebab bila kita ikut Nabi SAW, kita faham bahawa Nabi membawa kita ke syurga. Tidak ada yang Nabi buat untuk membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah apabila kita melakukan ibadah sunnah ini, maka sebenarnya dia adalah peluang kepada kita untuk kita mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelvin, kalau kita hari ini ada satu buku kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang dinamakan Imam Nawawi, dinamakan kitab Al-Azkar, zikir-zikir. Dalam itu pelbagai sunnah yang ada, daripada bangun tidur
Selepas itu, kemudian masuk tandas, keluar tandas, macam mana kita nak buang air kecil. Nabi ajarkan secara praktikalnya bagaimana kita nak mengamalkan sunnah. 24 hours, 24 jam, kita nak tidur balik pun, Nabi ajarkan bagaimana cara sunnah yang perlu kita buat. Contohnya kita nak tidur. Kan tidur ni macam mana kita nak tidur pun tak apa, duduk gaya melentang ke, gaya tergolek ke, kita boleh, tidak jadi masalah. Apa gaya pun kita nak kan. Tetapi Nabi ajarkan gaya yang mana ataupun cara yang mengikut sunnah baginda Rasulullah, dan apabila dibuat kajian melalui sains, maka kajian itu menepati apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan melihat faktor kesihatan. Kalau kita tidur di sebelah lambung kanan, maka jantung kita, kemudian pergerakan kita, ini semua adalah kajian yang dibuat oleh mereka-mereka yang nak mengkaji sunnah baginda Rasulullah. Sebab tu bila kita tambah ni Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, maka sudah pasti dia rasa kelazatan. Cumanya, ada cumanya, dalam tambah-tambah ni jangan terlebih. Jangan terlebih walaupun ia perkara sunnah Kelvin. Contohnya, kalau kita hari ni mentang-mentang lah nasi kandar ni, kita kata tak apa, boleh makan, ataupun kita kata ambil yang lauk ni, sehingga berlebihan menyebabkan akhirnya kemudaratan ke atas kita. Gula, kalau kita minum teh tanpa gula pun boleh, tidak jadi masalah. Tapi gula yang berlebihan akan menyebabkan kencing manis. Garam yang berlebihan akan menyebabkan darah tinggi. Sebab itu dalam ibadah sunnah juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan berlebihan. Ustaz, betul ke? Kelvin mesti tanya, betul ke Ustaz? Takkanlah tak boleh berlebihan. Sedangkan itu kan ibadah kepada Allah. Maka jawapannya ada di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertamanya, bagaimana cerita ni sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana Abdullah bin Amr. Pada satu hari Abdullah bin Amr ini dia melakukan ibadah. Ketika mana dia melakukan ibadah, yang mana ibadahnya subhanallah. Bagaimana ibadah dia? Dia berpuasa sepanjang hari. Maksudnya setiap hari dia berpuasa. Bukan tu saja Kelvin, setiap hari. Kita Ramadan pun dah pancit dah. Dia setiap hari berpuasa. Sahabat Nabi ni. Kan kita bila lah nak raya, sebab tu pasang lampu lilak-lilak kan. Baru tak sampai 10 yang awal ni kita dah pasang lampu lilak. Maksudnya kita nak raya dah. Kan? Jadi itu kita. Tapi sahabat Nabi ni, Abdullah bin Amr ini, dia puasa sepanjang hari. Maksudnya setiap hari dia berpuasa. Bukan tu saja, kemudian dia bangun setiap malam, dia bangun tak tidur. Cerita ini sampai kepada Nabi SAW ni dalam hadis Bukhari. Sampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tanya, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar? Nabi SAW tanya kepada Abdullah bin Amr, aku memperolehi berita bahawa engkau bangun di malam hari dan berpuasa di sepanjang hari, iaitu di siang hari. Malam bangun, buat qiyamul lail, siang berpuasa. Kemudian kata Abdullah bin Amr, qultu bala. Kemudian Abdullah bin Amr kata, ya Rasulullah, aku buat yang demikian. Maka apa kata Nabi? Kalau kita lihat daripada perbuatan Abdullah bin Amr Syafiq, kan, sahabat-sahabat pendengar, perbuatan tu baik ataupun tidak? Puasa. Setiap hari puasa. Okey, tak ada masalah. Setiap hari qiyamul lail, tak tidur malam. Okey, tak ada masalah. Tetapi Nabi SAW sebut apa? Fala taf'al. Jangan kamu lakukan yang demikian. Terkejut kita. Nabi kata, jangan kamu melakukan demikian. Qum wa nam, wa sum wa aftir, fa inna li jasadika alayka haqqa, wa inna li aynaka alayka haqqa, wa inna li zawrika alayka haqqa, wa inna li zawjika alayka haqqa. Sebuah hadis yang memberi 1000 makna kepada kita. Kata Nabi SAW, janganlah kamu lakukan yang demikian. Bangun dan tidur. Nabi kata bangun dan tidur. Maknanya waktu malam kamu tidur dan ada seketika kamu bangun. Puasa dan berbuka. Jangan tiap-tiap hari berpuasa. Kerana puasa yang terbaik kata Nabi SAW adalah puasa Nabi Daud.
dan tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Kelvin tahu tak puasa Nabi Daud bagaimana, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar? Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Maknanya, Nabi Daud pun tidak berpuasa sepanjang tahun. Tidak berpuasa setiap hari. Sehari puasa, sehari buka. Dan kata Nabi, itu adalah puasa yang terbaik. Kalau Nabi kata itu puasa yang terbaik, ada tak puasa yang lebih baik daripada itu? Maka tidak ada. Maka kata Nabi lagi apa dia? Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Tubuh badan kita ni ada hak. Hak dia apa? Untuk berehat. Kan? Sebab tu kita hari ni tubuh badan kita, kita bagi wangi-wangian, kita letak kepada dia kan, jam, kita hiaskan kepada dia. Dia ada hak. Kita tak boleh orang kata menafikan hak tubuh badan kita. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya matamu memiliki hak mata kita ni. Kita betul kita mempunyai mata dan ia milik kita kalau kita rasa ia adalah milik kita, tetapi mata kita ni ada hak untuk ditutup, untuk direhatkan. Kemudian kata Nabi, tamumu memiliki hak atasmu juga, iaitu tetamu yang datang. Mungkin dia datang dia datang ziarah kita, mungkin dia nak makan minum dengan kita, tapi kita berpuasa. Contohnya kita berpuasa. Kemudian bukan itu saja, isterimu ataupun suamimu memiliki hak. Kan bila malam hari, suami isteri mungkinlah bersama dan sebagainya, ada hak ke atas suami isteri. Takkanlah tiba-tiba tak boleh abang nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari, kan, sepanjang malam. Jadi Nabi SAW sebenarnya, Nabi nak ajarkan kepada kita, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, bahawa kembali kepada fitrah. Sebab manusia ni diciptakan iaitu melalui fitrah yang tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Sebab tu Allah tahu bahawa apa yang mampu untuk manusia lakukan, maka manusia lakukanlah apa yang termampu. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan atas kemampuannya. Maknanya, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut tentang ibadah sunnah, adakah dia satu kewajipan ataupun pilihan? Maka ia termasuk dalam pilihan. Baik. Cumanya, walaupun pilihan tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan, ada sebabnya. Ada sebab. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kan, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim, sebab apa kita hari ini tak dibenarkan untuk berlebih-lebihan walaupun ia baik. Macam tadi sahabat Nabi Abdullah bin Amr berpuasa, tidak jadi salah. Qiyamul Lail tak jadi salah. Tetapi Nabi beritahu dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim dalam sahih kedua mereka, kata Nabi, fawallahi la yas'amu hatta tas'amu. Iaitu kata Nabi SAW, demi Allah, Allah tidak akan bosan untuk memberi ganjaran dan pahala. Sebab Allah ni ghaniyun, Allah ni kaya. Allah bagi apa sahaja yang kamu lakukan kebajikan, sekecil-kecil perkara yang kamu buat, sebesar-besar perkara apa yang kamu buat, Kelvin, Allah akan bagi ganjaran. Allah tidak pernah bosan dan tidak pernah habis ganjaran dan pahala di sisi Allah. Tetapi kata Nabi, cumanya yang dirisaukan, yang dikhawatiri adalah kamu bosan dengan melakukan amalan. Jadi bila kita hari ni kita tiba-tiba kita akan rasa bosan. Sebab benda yang kita buat itu mungkin benda yang ekstrim, walaupun ia sunnah. Sedangkan sunnah ini kalau kita lihat kepada satu lagi cerita yang diriwayatkan, ada seorang beberapa orang sahabat berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan isteri baginda Nabi SAW, bertanyakan tentang amalan-amalan Nabi. Maka bila mereka tahu tentang amalan Nabi, mereka kata, bagaimana amalan Nabi ni sedikit? Sedangkan Nabi SAW sebagai contoh, qudwatul hasanah, ikutan. Jadi bagaimana amalan yang Nabi buat ni sedikit? Nabi bangun, Nabi tidur,
Kalau dalam riwayat Syafiq dan Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, dalam riwayat Imamul Bukhari, Nabi solat malam bukan 100 rakaat. Bukan 200 rakaat. Kita mungkin kata, mesti Nabi solat ni, kalau kita solat tarawih ni 23 ataupun 8 ataupun campur sampai 11, mungkin Nabi solat ni mesti beribu rakaat. Tidak. Dalam Bukhari, riwayat Imam Ahmad pun disebutkan, Nabi solat 11 rakaat. Qiyamul Lail. Dalam bulan Ramadan lebih lagi lah, sebab Nabi menambahkan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Tetapi bayangkan Nabi solat 11 rakaat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Ketika mana Nabi melakukan tahajud. Jadi sahabat ni tengok amalan Nabi sikit, sebab orang yang hampir dengan Nabi ni adalah isteri baginda Rasulullah. Jadi sebab itu sahabat-sahabat tanya, ada beberapa sahabat tanya kepada isteri baginda Rasulullah, itulah jawapannya. Kemudian tanya tentang puasa, maka waktu itu isteri baginda Rasulullah kata Nabi berpuasa Isnin Khamis, Nabi buka. Jadi mereka pun buat satu conclusion. Ramadan ni speaking lah sikit. Kan? Dia buat satu keputusan. Bahawa kata sahabat-sahabat ni, dia kata kalau begitu aku takkan buka sepanjang hari, sepanjang masa aku nak berpuasa. Kemudian seorang lagi dia kata, aku tak nak tidur malam, sepanjang malam aku akan qiyamul lail. Kemudian seorang lagi kata, aku tak nak berkahwin kerana nak fokus pada ibadah. Tak nak kahwin Syafiq. Kan? Kita yang dah kahwin pun nak kahwin lagi. Contoh. Kan? Subhanallah. Bahaya tu, bahaya. Dari pasal tu, kan tak buka puasa kita. Contoh tak apa. Contoh. Syafiq pun takut. Jadi, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi, mereka ni kata tak nak kahwin langsung. Sebab apa? Sebab nak fokus. Sebab mereka kata, dalam riwayat, mereka kata tak apalah Nabi tu dah dijamin syurga. Nabi dah dijamin syurga, tak apalah amalan Nabi sikit. Kita tak boleh sikit, kita kena tambah, plus. Kena lebih-lebihkan dalam ibadah sunnah. Maka ketika itu Nabi SAW mengetahui apa yang dikatakan oleh ketiga-tiga lelaki itu. Maka Nabi kata, jangan kamu buat. Ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi bangun dan Nabi tidur, buat seperti mana baginda Rasulullah. Kalau Nabi SAW berkahwin, buat seperti mana yang Nabi buat. Itu juga sunnah baginda Rasulullah. Kalau Nabi berpuasa Isnin Khamis, buat seperti mana yang Nabi buat. Maknanya, dalam ibadah sunnah pun, jangan kita hari ini berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kesulitan ke atas diri kita. Ada lagi satu kisah, Syafiq, Ustaz nak bawakan. Sebab, supaya kita faham, masyarakat kita, sahabat-sahabat pendengar Kelvin, kadang-kadang ada orang dia mengutamakan sunnah lebih daripada mengutamakan wajib. Ada orang yang hari ni dia qiyamul lail, tapi solat subuhnya ditinggalkan. Qiyamul lail dia zikir, baca Quran, tahajud kan, kejap lagi subuh. 5 minit lagi nak subuh, dia kata tak apalah tidur kejap. Tidur, tu dia orang Kedah sebut kan. Pukul 10 pagi. Kan, jadi mana yang lebih utama sebenarnya? Ibadah sunnah ke ataupun ibadah wajib? Hari ni orang pulun ibadah sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Qadha, wajib yang benda-benda yang pernah kita tinggalkan. Solat yang pernah tinggalkan, puasa yang pernah ditinggalkan. Ada orang puasa Isnin Khamis tapi dia lupa untuk qadha puasa dia. Jadi sebab itu keutamaan adalah kepada yang wajib kerana ia adalah perkara yang penting dalam agama, tonggak dalam agama. Ibadah sunnah adalah untuk mencantikkan lagi, untuk menjadikan kelazatan itu lebih. Dan ibadah sunnah yang kita kena buat, Kelvin, sudah pasti kena ikut exactly bagaimana Nabi SAW lakukan. Jangan kita berlebihan dalam melakukan dan ikut atas kemampuan kita. Ada satu kisah yang mana Abu Darda dan Salman. Abu Darda dan Salman ini dikhabarkan, Abu Darda Salman ini dia diberikan ketika mana berhijrahnya Nabi SAW, diberikan pasangan. Maksudnya daripada Muhajirin dan Al-Ansar diberikan pasangan masing-masing. Dan Abu Darda dan Salman diberikan pasangan, iaitu diberikan mereka ni untuk duduk bersama. Salman ini mendengar Abu Darda
seperti mana diceritakan bahawa dia tidak tidur malam, kemudian dia berpuasa, kemudian dia terlampau zuhud. Pada waktu itu, Salman dia berjumpa dengan Abu Darda, dia pergi rumah Abu Darda, dia tidur di rumah Abu Darda, kan? Pada siang harinya, bila Salman diberikan makanan untuk dimakan siang hari, kata Salman kepada Abu Darda, ni di dalam cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga di dalam sahihnya, bagaimana cerita ini disebutkan. Pada waktu itu Salman kata, aku takkan makan melainkan engkau makan. Kata Abu Darda, aku berpuasa. Tak, aku takkan makan melainkan kau makan. Akhirnya dia pun makan. Kemudian bila malam hari, kan, bila Abu Darda bangun ketika untuk nak melakukan ibadah, Salman kata tidur. Kemudian tidurlah Abu Darda. Kemudian bila dia nak bangun lagi, Salman kata tidur. Tidurlah Abu Darda. Dia bangun lagi. Kemudian kata Salman tidur. Dia tidur. Sehinggalah sampai ketika mana hampir-hampir kepada waktu subuh, waktu itu Abu Darda bangun untuk melakukan ibadah sunnah, maka dibiarkan, Salman membiarkan Abu Darda. Dan cerita ini sampai kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Salman. Maksudnya Salman tak bagi aku puasa, Salman suruh aku tidur. Maka apa kata Nabi? Benarlah apa yang dinyatakan oleh Salman. Cumanya kita nak tahu dalam ibadah Ramadan ini adakah amalan-amalan sunnah yang perlu dilakukan ketika mana kita berpuasa? Ada tak amalan-amalan sunnah? Kalau nak tahu, kita akan kupas selepas daripada ini, insya-Allah. Ya, tunggu sama-sama kan. Kita akan bincang-bincangkan berkaitan dengan apa amalan sunnah, seperti apa pertanyaan dari saudara Kelvin Q kita sebentar tadi. Baik, kita nak berehat seketika. Dr. HD kekal dekat talian, dan kepada sahabat pendengar pun, jangan ubah siaran anda, terus kekal juga, dan boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM, juga di Facebook. Okay? Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kekal di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, aku telah masuk menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, aku mendapati baginda begitu gembira dan ceria, dan tidak pernah aku melihatnya segembira dan seceria itu. Aku pun bertanyakan hal itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa pula aku tidak begitu? Baru tadi malaikat Jibril beredar dariku. Dia menyampaikan berita gembira dari Tuhanku dengan katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutusku untuk menyampaikan berita gembira buatmu ya Rasulullah, bahwa tiada seorang pun di kalangan umatmu yang berselawat ke atasmu melainkan dengan selawatnya itu Allah dan para malaikat akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berlalu 1/4 malam, baginda akan bangun lalu bersabda, ya ayyuhan nas, uzkurullah, ja'atir rajifah, tatba'uha radifah, ja'atil mautu bima fih. Wahai sekalian manusia, berzikirlah mengingat Allah. Telah datang tiupan pertama yang menggoncang alam, diikuti tiupan keduanya, telah datang maut dan segala ketentuannya. Lalu berkatalah Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu kepada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya hamba memperbanyak berselawat ke atasmu Tuhan. Maka berapa banyak waktu yang harus hamba peruntukkan buat berselawat kepadamu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah kepadamu. Maka kata Sayyidina Ubay, apakah 1/4? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 1/3? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 1/2? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 2/3? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Maka kata Sayyidina Ubay, duhai pesuruh Allah, kalau begitu, hamba akan peruntukkan seluruh waktu hamba untuk berselawat kepadamu. Lantas bersabdalah junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, engkau akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu.
sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di rancangan Kelvin Bertanya. Dan kita ada tetamu kita, Saudara Kelvin Q, yang memberikan soalannya dan juga nak bincang-bincang jawapannya bersama-sama oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, atau kita panggil dengan panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD. Okey Ustaz, kalau kita lihat waktu kita masa ni memang dah agak terhad. Jadi di hujung ni Doktor, mungkin kita nak perkemaskan sikit lagi dengan perkongsian ini berkaitan dengan amalan sunnah yang ditanya oleh Saudara Kelvin Q kita. Apa yang kita boleh perhebatkan dalam bulan Ramadan ini? Doktor, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut mengenai tentang ibadah sunnah tadi, kita dah faham bahawa ibadah sunnah ini adalah satu pilihan. Yang perlu kita utamakan adalah yang wajib, dan apabila kita dah sempurnakan kewajipan, sudah pasti sunnah itu kalau kita lakukan maka kita akan mendapat ganjaran dan kita akan mendapat lebih daripada apa yang kebiasaan orang yang melakukan wajib sahaja dapat. Baik, bila kita sebut tentang bulan Ramadan, sudah pasti dalam bulan Ramadan ini ada ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan. Sebab dalam bulan Ramadan, satu bulan yang Allah sediakan bukan saja kepada orang yang melakukan, orang yang berusaha, tetapi Allah nak berikan kepada mereka yang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah bulan yang terbaik kerana dibukanya seluas-luasnya pintu syurga Allah. Maknanya segala kebaikan yang Allah sediakan, segala amalan-amalan yang kita lakukan, maka insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Maka dalam bulan Ramadan, Kelvin, ada tak amalan-amalan sunnah? Maka sudah pasti semua amalan sunnah yang dilakukan sebelum Ramadan boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bukanlah bererti bulan Ramadan baru kita nak buat. Dalam bulan Ramadan sepatutnya kita tambah apa yang kita buat. Tetapi tak salah macam yang saya sebutkan tadi, sekiranya kita baru nak buat, maka inilah bulan yang terbaik untuk mendidik jiwa. Kerana Ramadan ini adalah bulan untuk mendidik jiwa kita. Ketika mana nafsu kita telah diikat dengan berlapar, dengan dahaga. Ketika mana syaitan, wasuffidat asyayatin, syaitan telah dibelenggu. Maka pada waktu inilah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bukan itu saja. Kita lakukan untuk usaha, untuk kita tingkatkan. Kalau bagi orang yang dah buat sebelum daripada ni, dia tingkatkan amalan. Yang tak biasa buat, yang jarang pergi masjid, maka pada waktu inilah masanya untuk mereka kembali kepada Allah. Pergi masjid sebab syaitan dah dibelenggu. Syaitan tak kacau. Sehingga kan kata ulama, syaitan tidak membisikkan kepada mereka untuk melakukan kejahatan. Tapi sekiranya mereka buat juga kejahatan dalam bulan Ramadan, sedangkan kita kata syaitan tak ganggu, syaitan tak kacau, itulah yang menyebabkan syaitan pun garu kepala lah kita kata kan. Siapa syaitan sebenarnya? Jadi betul, kadang-kadang pening. Kita tengok, aku kata aku tak ganggu, syaitan kata aku tak kacau, tapi buat juga. Geng plastik hitam contohnya lah. Kan, ada juga yang mereka yang yap-yap yang tak berpuasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya apabila disebutkan inilah masanya untuk kita berubah. Maka apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Iaitu sudah pasti banyak sebenarnya amalan-amalan. Kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita solat qiyamul lail dan solat tarawih. Solat tarawih ini disebutkan, kita dah kupaskan, adalah solat yang disebut sebagai qiyamul lail, iaitu mendirikan malam. Termasuk dalam solat tarawih ini adalah solat qiyamul lail. Kata para alim ulama, tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi jangan lepas Syawal nanti kan tiba-tiba kita kata jomlah sekali-sekala kita buat tarawih pada bulan Syawal. Maka tidak. Hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Sebab tu peluang yang Allah sediakan, kita rebut sungguh-sungguh. Disebabkan apa? Kelebihan dalam bulan Ramadan ni Allah turunkan padanya Al-Quran. Kalau kita lihat, saudara Syafiq, Kelvin, sahabat-sahabat, apabila kita sebut mengenai tentang Al-Quran, kita faham bahawa
malaikat Jibril diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah, maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Ketika mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran ini kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada ummah, Nabi menjadi sebaik-baik Nabi. Ketika mana umat Muhammad mengamalkan Al-Quran, Allah puji di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik ummah. Kalau kita lihat, Quran diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim, bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Al-Quranul Karim diturunkan pada sebulan Ramadan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi khairum min alfi syahr, sebaik-baik malam. Maka bayangkan sekiranya kita amalkan Al-Quran, kita praktikkan Al-Quran, sudah pasti kita akan menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan, maka kita jangan tinggal, kita buatlah walaupun ia sedikit. Kerana yang penting bukan kadar yang banyak, tetapi yang berterusan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Ustaz selalu tagline Ustaz, biar perlahan asal berjalan. Maknanya biarlah kita buat sedikit, tetapi dia sentiasa ada berdasarkan hadis Nabi SAW. Memang sunnah, benda-benda sunnah dalam bulan Ramadan ni banyak. Yang pertama, jaga wajib. Yang kedua, kita usaha sedaya mana yang kita mampu untuk melakukan sunnah. Dan walaupun ia sedikit, tetapi biarlah ia berterusan sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia kan doktor. Kalau kita lihat di situ bagaimana cantik dan juga seimbangnya ibadah kita, supaya semuanya akan ada kesempurnaan. Tambahkan yang wajib kekalkan lagi kan, tetapi tidak berlebihan dan ada batas-batas yang tertentu yang mana yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga saranan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat, dan juga terima kasih saudara Kelvin Q. Walaupun soalannya nak tahu, kita pun sama-sama boleh refreshkan lagi ni kan. Kita dapat kebersamaan ada di situ supaya wujudnya dalam penyatuan antara kita semua. Terima kasih doktor. Selamat berpuasa dan insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang terus ikuti kita di YouTube dan juga di Facebook IKIM. Dan tak lupa kepada anda yang sama-sama like, komen, share. Semoga ia akan terus dapat memberi manfaat kepada anda. Okey? Dan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2. Mak dapat panggilan haji tahun ni, tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Pak Hamid, buat apa tu? Jauh betul termenung. Lambat lagi ni nak masuk waktu asar. Bukan main awal datang. Aish kamu ni Hamid. Terkejut saya. Ni memikirkan macam mana nak laburkan duit. Mana selamat dan mana boleh bagi.